Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Mat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, bersabda berharap sektor awam dan sektor swasta terus berganding bahu bagi mencapai persekitaran yang dinamik, lestari dan berdaya saing. Dalam sabda menerusi rakaman video semasa majlis pembukaan rasmi Anugerah Perniagaan ASEAN ABA 2021 malam tadi, Duli Yang Teramat Mulia memberikan pujian kepada penaja-penaja korporat bagi mendedikasikan pendapatan mereka untuk tujuan sosial yang mana mereka akan dianugerahkan dengan Brunei Special Award for Emerging Social Enterprises. Duli Yang Teramat Mulia bersabda bahawa pandemik COVID-19 telah berkembang secara meluas daripada kecemasan kesihatan kepada krisis ekonomi global dan telah memberi kesan negatif kepada sektor swasta. Walau bagaimanapun, rantau ini telah mula menunjukkan pemulihan ekonomi pada tahun ini dan sektor swasta memainkan peranan yang penting dalam menyumbang kepada usaha pemulihan berkenaan. Duli Yang Teramat Mulia menekankan akan kepentingan kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta untuk mencapai pemulihan yang lestari. Duli Yang Teramat Mulia menekankan bahawa program-program seperti ASEAN Business Roundtables, ASEAN Business and Investment Summit dan ASEAN Business Awards menunjukkan bahawa banyak manfaat yang diperoleh jika kerajaan dan swasta sama-sama berganding bahu. Continued collaboration between the public and private sectors will undoubtedly help identify economic opportunities and relevant actions to further support the businesses in developing a strong foundation and explore new innovative ways to do business. As we enter into a new phase of economic digital transformation, rapid technological advancement is reshaping our economic environment. Hence, the private sector, particularly the MSMEs, must effectively adapt in today's globalized digital economy by upgrading their capacities, as well as stepping into new markets abroad. ABA merupakan acara tahunan yang berprestij yang memberi penghargaan kepada perniagaan-perniagaan di Asia Tenggara bagi pencapaian mereka di atas kadar pertumbuhan perniagaan yang mampan dan sumbangan yang penting terhadap kemakmuran ekonomi rantau ini. Acara ABA memberikan pendekatan yang strategik kepada para peniaga untuk meningkatkan visibiliti masing-masing untuk terus-menerus menaikkan semangat yang kreatif selaras dengan keadaan semasa yang sentiasa berubah-ubah. Pada masa yang sama, para peniaga juga berpeluang untuk mengembangkan rangkaian perniagaan mereka di rantau ASEAN dan di peringkat perniagaan global. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Mat Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima anugerah penaung kehormat terbilang AFEO daripada Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN AFEO. Penganugerahan tersebut diumumkan semasa majlis pembukaan persidangan AFEO ke-39 yang dihoskan oleh Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja. Persidangan diadakan secara maya di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar dalam ucap tama antara lain menjelaskan dalam usaha beralih ke rendah karbon ASEAN, pelaburan diperlukan ke atas prasarana bagi mengurangkan karbon. Pada masa yang sama, ASEAN jelas Menteri Pembangunan juga perlu melabur dalam prasarana bagi mengurangkan impak perubahan iklim. For Brunei Darussalam, we have declared to reduce 20% of our total greenhouse emission
by 2030 through our indices. And we have expressed our intention to move towards net zero by 2050. This will not be an easy task for us, but it is necessary for our vulnerability to the impacts of climate change increase every year. Jurutera Haji Muhammad Zain bin Haji Saleh yang dipertua Puja dan pengurus AFEO 2021 berkata, anugerah tersebut adalah sebagai pengiktirafan pencapaian dan kemajuan yang memberangsangkan dari segi sosial, ekonomi dan kejuruteraan di negara Brunei Darussalam di bawah kepimpinan bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia. We also understand that ASEAN member states do have taken a part in this direction. Anugerah Rakan Kehormat Terbilang AFEO diterima oleh Menteri Tenaga. Manakala para penerima Anugerah Rakan Kehormat AFEO antaranya Menteri Kesihatan, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dan Timbalan Menteri Pembangunan. Hampir 4 dekad, AFEO menjadi platform jurutera ASEAN untuk bertukar pandangan, maklumat dan pengetahuan dalam bidang kejuruteraan, teknologi dan amalan-amalan terbaik. Sebagai anggota masyarakat antarabangsa yang bertanggungjawab, negara Brunei Darussalam perlu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau GHG. Meskipun pelepasan GHG negara adalah 0.025%, namun negara terus komited untuk mengurangkan pengeluaran karbon dan memberi laluan kepada iklim berdaya tahan bagi masa hadapan yang mampan. Menteri Tenaga menggariskan perkara tersebut dalam ucap tama pada persidangan Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN KAFEO kali ke-39 dari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein juga berkata Kementerian Tenaga sedang menerajui 4 strategi di bawah Dasar Perubahan Iklim Kebangsaan Negara Brunei Darussalam BNCCP iaitu mengurangkan pelepasan perindustrian, penggunaan kenderaan elektrik, tenaga yang boleh diperbaharui dan pengurusan sektor tenaga. Menurut Menteri Tenaga, sebagai pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN AMEM tahun ini, negara telah memperjuangkan kemajuan teknologi hijau dan inisiatif utama lain untuk menangani cabaran perubahan iklim. Kejuruteraan memainkan peranan penting dalam memberi tenaga kepada dunia ke arah mencapai sifar pencemaran untuk menangani cabaran perubahan iklim. Sementara itu, Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei, dalam ucap tamanya berkata, mitigasi teknologi diperlukan untuk mengurangkan pelepasan GHG. Yang berbahagia Datuk Seri Jurutera Dr. Zaini bin Ujang, Setiausaha Agung Kementerian Alam Sekitar dan Air Malaysia, antaranya menyentuh mengenai objektif Malaysia dalam Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2021 COP26. 35 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,093 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 14 kes baru kepada 6 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 7 kes. Kluster baru ini adalah kluster kediaman persendirian. 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 131 kluster. Manakala terdapat 14 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 56 kes telah disahkan sembuh membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,507 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 487 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 4 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan
ataupun artificial ventilation dengan 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, tidak ada kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan pemantauan rapi atau bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,819 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 619,624 ujian. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 29 November 2021, sebanyak 3,170 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 403,405 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 93.8% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 347,773 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 80.9% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan seperti berikut. Kawasan Kampung Pandan, Daerah Belait pada Rabu 1 Disember 2021 bagi suntikan dari rumah ke rumah bagi penduduk yang tidak dapat untuk hadir sendiri ke pusat vaksinasi disebabkan masalah kesihatan. Penduduk atau ahli keluarga penduduk tersebut akan dimaklumkan beberapa hari sebelum tarikh vaksinasi. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 dan tidak dapat untuk hadir sendiri ke pusat-pusat kesihatan disebabkan oleh masalah kesihatan, mereka boleh mendaftar atau didaftarkan melalui ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Salah satu persiapan negara Brunei Darussalam melangkah ke fasa endemik nanti ialah dengan memperluaskan penggunaan Antigen Rapid Test ART dalam kalangan masyarakat di negara ini. Menteri Kesihatan memaklumkan penggunaan ART adalah digalakkan di pejabat-pejabat kerajaan, swasta dan orang-orang persendirian sebagai tata cara surveillance atau saringan bagi jangkitan COVID-19. Kementerian Kesihatan telah melantik beberapa buah syarikat untuk membuka pusat pensijilan ART ataupun ART Certification Centres bagi melaksanakan ujian ART berkenaan bagi mana-mana individu yang memerlukan keputusan ujian ART bersijil. Pusat-pusat pensijilan ART sebagaimana yang tertera di skrin sekarang akan mula beroperasi pada hari Rabu 1 Disember 2021. Bagi memasuki premis-premis di negara Brunei Darussalam, tempoh saat bagi keputusan ujian ART tersebut ialah 2 hari sebagaimana yang akan dipaparkan pada sijil yang dikeluarkan. Walau bagaimanapun, bagi tujuan masuk ke negara-negara asing, tempoh sah sijil adalah tertakluk kepada syarat-syarat masuk ke negara berkenaan. Maklumat lanjut mengenai pusat-pusat pensijilan ART yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan ini akan dikeluarkan melalui kenyataan khabar Kementerian Kesihatan dan juga akan dimuat naik di dalam sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 1 pelanggaran arahan telah dikeluarkan dan dikompon di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sejak tahun lalu, negara Brunei Darussalam menikmati kualiti udara yang baik dengan tiada kejadian jerebu rentas sempadan telah berlaku. Negara juga mencatatkan 341 hari baik dan 23 hari sederhana antara bulan Ogos 2019 hingga Julai 2020 dan 456 hari baik antara Ogos 2020 hingga Oktober 2021. Berucap pada mesyuarat ke-22 Jawatan Kuasa Pandu Menteri-Menteri Rantau ASEAN Selatan mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan MSC melalui persidangan video dari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan berkata, ASEAN tidak boleh bergantung kepada alam semula jadi bagi mengelak jerebu. Justru ia memerlukan tindakan kolektif. Sustained commitment and concrete steps from ASEAN member states are crucial to address the health issues regionally. And also transboundary health pollution has been a long problem in the region. Therefore, we must not forget the outstanding issues that requires solutions and consensus among ASEAN member states.
Mesyuarat antaranya mengambil maklum mengenai maklumat keadaan cuaca dan asap jerebu yang disampaikan oleh ASEAN Specialized Meteorological Centre ASMC. Selain itu, mesyuarat juga menghargai pelbagai inisiatif dan tindakan oleh negara MSC dan kemajuan dalam pelaksanaan kajian strategik program dan aktiviti Jawatankuasa Pandu Menteri MSC. Mesyuarat turut mengambil maklum kepentingan dalam mempergiatkan lagi usaha untuk memuktamadkan dokumen perjanjian penubuhan dan perjanjian negara tuan rumah Pusat Penyelaras ASEAN bagi kawalan pencemaran jerebu rentas sempadan ACC-THPC di Indonesia. Kerajaan Indonesia menjadi hos bagi mesyuarat MSC ke-22 manakala mesyuarat MSC ke-23 akan diadakan di Malaysia tahun hadapan. Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara SEAMEO Home kali ke-44 diadakan secara maya. Mesyuarat tahunan tersebut merupakan platform bagi melaporkan, membincangkan dan merancang program, aktiviti dan operasi di bawah organisasi berkenaan. Semasa mesyuarat, Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan, mengongsikan pendekatan Whole of Nation dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dalam memastikan pembelajaran berjalan dengan lancar semasa pandemik ini. Mesyuarat disertai oleh pegawai-pegawai kanan dari negara-negara ahli SEAMEO dan pengarah-pengarah dari 23 pusat serantau SEAMEO dan rangkaiannya. Mesyuarat dirasmikan oleh Menteri Pendidikan Thailand. Beberapa cadangan kertas kerja yang akan dihadapkan kepada Majlis Persidangan SEAMEO yang akan datang juga diluluskan semasa mesyuarat. Kementerian Pembangunan melalui Authority Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI dan Pusat Standard Kebangsaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi kemarin mengadakan majlis pemberitaan bagi Piawai Brunei Darussalam PBD ketiga 2016 edisi kedua secara maya. Dayang Hajah Nurhayati binti Haji Muhammad Yaakob, Timbalan Setiausaha Tetap Industri Pembinaan dan Kemajuan Kementerian Pembangunan selaku pengerusi Komiti Standard dalam ucapannya antara lain menyentuh mengenai dasar industri pembinaan di negara ini iaitu untuk mewujudkan dan menyediakan persekitaran industri pembinaan tempatan yang cekap dan mampan. Bagi syarikat-syarikat atau orang ramai yang berhasrat untuk membeli buku PBD ketiga 2016 edisi kedua, bolehlah menghubungi Pusat Standard Kebangsaan di talian 2333-964 atau email nationalstandard@mofi.gov.pn. Kementerian Hal Ehwal Ugama menerusi Jabatan Urusan Haji memaklumkan pendaftaran haji bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi akan mula dibukakan pada hari Isnin 6 Disember 2021 dan tutup pada 5 Februari 2022. Berikutan fasa peralihan di bawah rangka kerja pemulihan COVID-19 kebangsaan, orang ramai disarankan membuat tempahan awal untuk pembelian borang pendaftaran haji melalui talian WhatsApp pusat pendaftaran yang disediakan. Borang pendaftaran haji berharga RM2 sekeping boleh ditempah bermula hari Khamis 2 Disember 2021 dan tutup pada 30 Januari 2022. Talian WhatsApp pusat-pusat pendaftaran adalah seperti yang tertera. Bagi pengambilan borang, pemohon akan dimaklumkan melalui talian WhatsApp mengikut janji temu yang ditetapkan. Pemohon juga disaran untuk menyediakan jumlah wang yang tepat bagi tujuan pembayaran mengikut jumlah borang yang ditempah. Borang pendaftaran haji dan slip penghantaran hendaklah diisikan dengan lengkap beserta dokumen-dokumen yang diperlukan. Borang hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dan dihantar sebelum pendaftaran haji ditutup. Orang ramai yang hadir ke pusat-pusat pendaftaran haji hendaklah mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Hanya seorang sahaja dibenarkan membuat urusan semasa mengambil dan menghantar borang pendaftaran haji. Pemohon hendaklah telah lengkap 2 dos vaksin, mempunyai aplikasi BruHealth dengan kod berwarna hijau atau kuning, membawa kad pintar atau lesen memandu dan tidak mempunyai gejala flu.
Semasa membuat urusan ke pusat-pusat pendaftaran haji, pemohon hendaklah sentiasa memakai sunggup muka, mengimbas kod QR, membuat pemeriksaan suhu badan dan mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1.5 meter antara individu yang lain semasa berada di dalam bangunan.